Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar setia podcast. Terima kasih kerana bersama saya Nur Alif bin Rosli pada hari ini dalam sebuah episod yang saya janjikan dengan penuh idea, pandangan dan inspirasi. Kenapa saya kata begitu? Sebab kali ini kita berpeluang mendengar sendiri daripada dua jemputan yang cukup hebat. Nama mereka tidak asing lagi di dalam bidang ini. Pertama, kita ada saudara Haikal Daniel, merupakan seorang yang penuh dengan kritis dan idea yang segar. Dan bersama beliau, kita juga ditemani oleh saudara Zayed Zihni yang terkenal dengan kepakaran serta sudut pandangan yang sentiasa membuka mata anda. Gabungan dua tokoh ini menjadikan satu perbincangan yang bukan sahaja menarik, tetapi juga penuh nilai untuk kita semua. Jadi kepada para pendengar, duduk dengan tenang dan santai, pasang telinga kerana episod kali ini pasti meninggalkan sesuatu yang berharga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan panel pertama kita, saudara Haikal. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya kepada graduan pada masa kini? Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan memperincikan tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya dalam kalangan graduan pada masa kini. Jadi, pada pendapat saya, memilih kerjaya adalah salah satu keputusan penting yang boleh mempengaruhi kejayaan dan kepuasan di masa depan. Ada dalam kalangan mereka masih cuba menyesuaikan diri dengan perubahan semasa isu berkenaan peluang pekerjaan ini. Jadi mereka ini perlu lebih peka dan ambil cakna dengan memahami keinginan sebenar dan aspirasi pribadi supaya dapat membentuk arah tuju yang jelas. Jadi, pemilihan kerjaya yang tepat penting bagi memastikan kepuasan yang didapatkan semasa bekerja dan memastikan kejayaan jangka panjang. Kita boleh lihat melalui minat seseorang di mana itu dipengaruhi dengan hobi, aktiviti dan pengalaman yang dilalui. Sebagai contoh, murid tersebut sejak dahulu menyukai dengan nombor dan suka membuat pengiraan, penakuran, data dan menginterpretasikan bentuk maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami. Dan minat tersebut menyebabkan murid tersebut mahu menceburi bidang perakaunan ataupun sains aktuari. Ini berdasarkan kemahiran yang dia kuasai, yaitu bermain dengan nombor. Selain itu, bakat dan kemahiran pribadi, yaitu kemahiran sedia ada, juga mempengaruhi faktor pemilihan kerjaya. Kita boleh menilai bakat dan kemahiran yang kita miliki dengan mengisi inventory minat kerjaya IMK. Melalui cara ini, kita dapat mengenal pasti dua kemahiran utama yang dikuasai, seperti kemahiran insania, contohnya kemahiran problem solving atau kemahiran menyelesaikan masalah, dan kemahiran teknikal seperti kreatif dan inovatif dalam reka cipta. Bidang kerjaya yang kita boleh ceburi mestilah berdasarkan kriteria dan syarat minimum yang perlu ada dalam kemahiran dan bakat sedia ada. Selain itu, luangkan masa juga untuk membuat penyelidikan dan kajian dan cari tahu mengenai tren perubahan kerjaya yang mempunyai keberpasaran tinggi dan laku di pasaran semasa atau yang akan datang. Kita juga boleh mengenal pasti
pekerjaan yang menawarkan pendapatan dan gaji yang tinggi. Ini supaya kita mampu menjaga diri sendiri dan keluarga. Jadi menurut laporan Digital Talent Snapshot Q1 2024 oleh MDEC, kemahiran dalam bidang digital mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan majikan. Data engineer dan data scientist adalah dua jawatan yang paling pesat berkembang di Malaysia. Sejajar dengan perkembangan ekonomi digital, hal ini juga dipengaruhi dengan luasnya penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam sektor pekerjaan, terutamanya sektor teknologi maklumat dan komunikasi digital. Ini juga berpotensi menggantikan tenaga manusia di masa akan datang. Dalam pada itu, tidak dapat dinafikan juga bahawa kita sebagai manusia mestilah bekerja untuk mengejar benda yang paling penting untuk menyara kehidupan seharian. Pemilihan kerjaya juga selalu didasarkan kepada jumlah gaji dan faedah yang ditawarkan dalam suatu pekerjaan tersebut. Sebab dalam pengetahuan semua, taraf hidup yang semakin meningkat di negara ini, pemberian gaji pendahuluan yang sebelumnya hanya diberikan sebanyak RM1,200 sebulan tidak memadai dan mencukupi kepada rakyat, khususnya golongan B40 dan pekerja sektor swasta. Justru, inisiatif Kerajaan Madani telah bersetuju menetapkan gaji minimum kepada penjawat awam dan pekerja dalam sektor perkhidmatan, iaitu sebanyak RM1,700 sebulan mulai 1 Februari 2025. Insentif ini telah berjaya memberikan manfaat kebajikan kepada pekerja dan menggalakkan ekonomi negara. Selain itu, faedah sampingan pula seperti penyediaan tempat tinggal, pakej percutian, faedah persaraan, dan skim insurans kesihatan dan kemalangan, serta cuti tahunan, cuti bersalin, cuti rehat ataupun cuti kecemasan disediakan oleh majikan bagi memastikan pekerja mendapat kepuasan yang lebih bermotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, faedah dan gaji berbeza mengikut industri, lokasi dan kemahiran serta pangkat yang dimiliki. Sebagai contoh, gaji yang ditawarkan bagi pekerjaan yang melibatkan 3M seperti anggota pasukan penyelamat dan tentera lebih lumayan. Ini kerana ia mengambil kira tempat kerja yang berisiko tinggi kepada pekerjanya berbanding dengan kerani bank atau pekerja pejabat yang mempunyai suasana tempat kerja yang selesa, tenang dan kondusif. Okey, kita teruskan dengan pengaruh daripada keluarga dan rakan-rakan. Selalunya, idea dan pendapat keluarga maupun rakan-rakan sering mempengaruhi pemikiran kita untuk membuat keputusan kerjaya. Sebagai contoh, seorang lepasan SPM ingin menceburi bidang kedoktoran, namun kerana desakan dan cadangan dari ibu bapa, dia terpaksa memilih profesion keguruan kerana menjanjikan jaminan pekerjaan di masa hadapan. Selanjutnya, tahap pendidikan dan kelayakan akademik. Tahap pendidikan dan kelayakan akademik amat penting bagi menentukan seseorang itu dapat memilih bidang kerjaya yang diminatinya.
ada bidang kerjaya yang memang memerlukan kemahiran atau pengetahuan khusus. Kita boleh ibaratkan sebagai bidang perakaunan yang memerlukan kelayakan daripada agensi ACCA yang mempunyai grade minimum subjek SPM sekurang-kurangnya grade B plus bagi subjek matematik dan matematik tambahan. Ada juga kerjaya yang memerlukan lesen profesional dan sijil atau pengiktirafan dalam bidang seperti pakar perubatan atau pakar psikiatri. Ini membantu memastikan individu dalam kerjaya tersebut mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk menjalankan tugas dengan berkesan. Akhir sekali, faktor ekonomi negara. Faktor ekonomi negara juga mempengaruhi tren pemilihan pekerjaan dalam kalangan graduan. Keadaan ekonomi selalunya mempengaruhi permintaan dan penawaran guna tenaga bagi mendapatkan kemahiran tertentu dalam pelbagai industri. Ini menyebabkan keperluan terhadap kemahiran dan jawatan tertentu juga berubah. Saya boleh memberikan tamsilan untuk menjelaskan situasi ini, di mana para graduan cenderung memilih kerjaya yang menawarkan kestabilan dalam struktur kerja dan jaminan masa depan. Seperti biasa, sektor pekerjaan yang menjadi pilihan terbaik dalam kalangan generasi muda seperti sektor pentadbiran dan sumber manusia ataupun human resource, dan kedua terbanyak ialah sektor perkhidmatan. Melalui data ini, maka pentinglah untuk anda memahami ekonomi semasa dan mengetahui pekerjaan yang sedang trending supaya anda dapat menyelaraskan laluan kerjaya dengan sektor yang stabil. Itu sahaja daripada saya. Kita beralih kepada panel seterusnya. Baiklah, terima kasih saudara Haikal atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada panel kedua, iaitu saudara Zayad. Baiklah Zayad, soalan kepada anda, bagaimana IPT atau universiti anda menyedia dan menyokong graduan agar lebih job ready? Baiklah, pertama sekali, terima kasih kepada hos kita iaitu Encik Nur Alif yang telah menjemput saya untuk berbicara pada podcast kita pada hari ini. Jadi, kalau kita sembang pasal macam mana universiti ini sediakan pelajar supaya lebih job ready, sebenarnya peranan dia besar. Ramai orang fikir belajar dekat IPT ni hanya masuk kelas, ambil exam lah, lepas tu dapat ijazah, lepas tu baru fikir kerja. Tapi sebenarnya universiti sekarang dah banyak berubah. Dia dah siap-siap sediakan platform supaya pelajar keluar tu memang bersedia untuk masuk ke dunia kerjaya. Jadi pertama sekali, benda paling obvious yang paling boleh dilihat ialah latihan industri atau internship. Bila kita masuk internship, kita akan terus jumpa kepada real life scenario. Contohnya, masa saya praktikal, saya kena siapkan laporan rasmi untuk supervisor. Mula-mula agak blur sebab style penulisan akademik ini lain dengan gaya penulisan profesional. Tapi bila dah buat, barulah nampak, oh, macam ni rupanya cara dunia kerja jalan. Internship tu memang bagi pendedahan. Bukan sahaja cara nak buat kerja, tapi juga macam mana nak berkomunikasi dengan bos, dengan klien dan juga dengan rakan sekerja. Selepas itu, universiti juga banyak menyediakan bengkel soft skill. Ini yang ramai orang pandang ringan.
Padahal soft skill itu sangat penting. Ada bengkel komunikasi, teamwork, cara buat resume yang menarik, dan yang paling menarik bagi saya ialah sesi mock interview. Saya pernah join sesi tu. Mula-mula nervous lah, tapi bila ada panel yang bagi feedback, kita nampak kelemahan kita sendiri. Benda tu buat saya lebih yakin bila nak pergi interview betul-betul nanti. Kemudian, universiti ini rajin buat career fair. Dekat situ, kita dapat jumpa wakil-wakil syarikat, HR dan juga alumni yang dah kerja. Kadang-kadang, bila kita sembang dengan mereka, kita dapat info tentang skill apa yang industri tengah cari sekarang. Malah, ada kawan saya yang terus dapat offer kerja masa career fair tu. Networking macam ni susah nak dapat kalau kita tak gunakan peluang yang universiti bagi. Selain benda formal macam tadi itu, universiti juga membagi ruang melalui aktiviti co-curriculum dan persatuan pelajar. Saya sendiri aktif dalam kelab debat. Dari situ, saya belajar macam mana nak cakap dengan lebih yakin, susun hujah dengan cepat, dan yang paling penting, saya dapat belajar teamwork. Kadang kita fikir benda ni remeh, tapi bila masuk dunia kerja, soft skill macam ni lah yang membezakan kita dengan orang lain. Universiti pun ada pusat bimbingan kerjaya. Kat situ, pelajar boleh datang untuk semak resume, dapat panduan nak pilih kerjaya atau join seminar tentang persediaan kerja. Saya pernah cuba hantar resume dekat pusat tu. Mereka tolong edit dan adjust supaya lebih profesional. Memang besar beza sebelum dan selepas. So, kalau kita tengok secara keseluruhan, universiti sekarang bukan sekadar nak lahirkan graduan yang pandai akademik, tapi juga nak pastikan kita ini lengkap dengan skill tambahan daripada pengalaman kerja, komunikasi, kepimpinan, sampailah ke networking. Semua ni penting untuk pastikan bila kita keluar nanti, kita bukan saja graduate, tapi betul-betul job ready dan mampu bersaing dalam pasaran kerja yang makin mencabar. Kalau nak ringkaskan, saya boleh kata universiti ni sebenarnya bagi toolkit dekat kita. Tapi toolkit tu takkan berguna kalau kita sendiri tak rajin guna. Maksudnya, peluang memang ada. Internship, bengkel, career fair, kelab, pusat kerjaya, semua tu dah tersedia. Tinggal kita nak ambil je kesempatan atau biarkan saja. Yang rajin grab peluang, insya-Allah lebih senang nak menyesuaikan diri bila dah masuk dunia pekerjaan sebenar. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita pada episod kali ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada dua jemputan khas, iaitu saudara Haikal dan juga saudara Zayad. Atas perkongsian yang begitu bernilai dan membuka perspektif minda. Saya yakin para pendengar kita juga mendapat banyak manfaat, sama ada daripada pengalaman, daripada pandangan ataupun nasihat yang telah dikongsikan oleh kedua-dua panel kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri, ingatlah bahawa ilmu yang kita dengar hari ini tidak hanya untuk disimpan, tetapi untuk diamalkan dan dikongsi bersama. Teruskanlah untuk berjaya bersama kami dalam episod-episod yang akan datang, kerana lebih banyak topik menarik menanti anda. Saya Nur Alif bin Rosli selaku moderator anda pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami sehingga akhir. Jumpa lagi di episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.